innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bertemu dan menyambung lagi pengajian kita. Moga-moga Allah menggandakan ganjaran pahala kita, lagi-lagi pahala sabar menunggu. Allah tingkatkan. Moga-moga dengan amalan itu semua kita dimasukkan semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung Aqabah yang pertama. Betul tak? Aqabah yang pertama. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula Aqabah yang pertama. Maksud Aqabah yang pertama, Aqabah ni maknanya bukit. Maknanya cabaran yang pertama lah, mula-mula sekali. Iaitulah Aqabatul ilmu, Aqabatul ilmi. Aqabah yang pertama ialah Aqabah ilmu. Dia apa-apa pun memang mulanya dengan ilmu. Macam ada satu budak muda, dia datang habis-habis kuliah, dia datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni baru nak berhijrah daripada perangai tak elok, nak jadi pada elok lah. Dulu dia lara banyak, dia kata dia main lah apa semua, mak rempit lah apa semua ni. Jadi sekarang dia nak berubah lah jadi baik. Dia rasa bersalah pada diri dia dengan keluarga dia apa semua. Jadi dia kata peringkat mula sekali nak buat, bila nak berubah, nak buat macam mana?" Ini bukan kita yang pandai-pandai, ulama yang pandai. Jadi kita ikut ulama. Jadi apa-apa yang kita nak mula mesti dengan ilmu. Apa-apa pun dengan ilmu. Macam dalam kitab Aqabatul ilmi. Sebab apa? Sebab ilmu itulah nak pandu kita lepas-lepas tu. Jadi kalau kita mulakan dengan ibadat dulu sebagai contoh, nak beramal tapi dengan tidak berilmu, nak pandu macam mana amal tu? Jadi apa-apa pun mula dengan ilmu dulu. Jadi kata Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu wa ardahu, al-aqabatul ula wa hiya aqabatul ilmi. Bermula aqabah yang pertama itu iaitu dinamakan aqabatul ilmi. Kata muallif radhiyallahu anhu, maka aku berkata, dan dengan Allah memberi taufik, hai orang yang menuntut ilmu dan ibadat, lazimkan olehmu pertama-tama dalam memberi taufik akan dikau Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Maknanya kata pengarang, wahai orang-orang yang ingin bebas dari segala mara bahaya dan yang ingin beribadat dengan benar, semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita. Mula-mula sekali, siapa orang yang nak bebas daripada benda-benda tak elok. Mara bahaya ni bukan makna mara bahaya zahir, mara bahaya batin yang nak merosakkan diri dia. Yakni, dan orang yang nak beribadat dengan sebenar-benar beribadat dengan ikhlas, maka mohonlah kepada Allah supaya diberikan taufik kepada kita. Dia ada dua, satu hidayah, satu taufik. Hidayah tu petunjuk. Petunjuk ni dah lama dah. Sebelum kita hijrah, sebelum kita jadi baik pun hidayah tu ada dah daripada dulu. Sebelum kita kenal masjid surau, dah ada dah hidayah. Dulu lagi orang duk ajak kita, jom pergi surau, tapi masa tu kita tak pergi lagi. Jom semayang jemaah masjid, tapi kita buat dek lagi waktu tu. Padahal orang ajak tu hidayah dah waktu tu. Tapi kenapa kita tak pergi waktu tu? Sebab belum ada taufik.
Jadi yang kita nak kena minta kepada Allah SWT, mintalah taufik. Doa minta, ya Allah berilah aku taufikmu kepada aku. Yang ni makna taufik, ta'yid, yakni kekuatan. Kekuatan untuk melaksanakan apa yang dihidayahkan pada kita, untuk melaksanakan ibadat tu. Kekuatan untuk nak buat. Tu. Jadi mohon yang itu, kata dia. Maka bahawasanya ia qutbun, yakni paku di atasnya tempat edaran. Ni maknanya dengan itu wajib ke atas kita membekalkan diri dengan ilmu. Jadi tak dapat tidak, dia kena paku. Tempat mana nak mendapatkan ilmu. Maksud paku ni maknanya tetapkan. Jadi kita dah, bila kita dah nak berubah, pergi cari majlis ilmu. Kat mana ada? Tanya orang. Sini ada kuliah tak? Masjid ni ada tak? Langkau kariah tak apa? Langkau kariah kerana cari ilmu tak ada masalah. Ada? Pi keluar, tak payah kata langkau kariah kampung je. Langkau negeri terus boleh. Pergi ke negeri lain. Macam saya duduk di negeri Selangor asal, kan? Sebab kan nak mengaji kitab ni pasal langkau negeri habis, pergi ke sampai ke Perak. Sampailah ke hari ni duduk jadi orang Perak. Kahwin pun dengan orang Perak. Tu. Baik. Jadi di atasnya tempat edaran. Dan ketahui olehmu bahawasanya ilmu dan ibadat itu dua permata, kerana keduanya adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat. Hidup kita atas muka bumi ni dua yang mesti kita kena laksanakan, iaitu ilmu dan juga amal. Amal tu ibadat lah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam kitab Risalatul Tauhid, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lam yafridu syai'an afdala minat tauhidi was salati. Tidak ada yang Allah fardukan lebih afdal, lebih utama daripada mengesakan Allah dan juga semayang. Maksud mengesakan Allah itu dengan ilmu. Tak ada yang lebih penting melainkan dengan menuntut ilmu untuk mengesakan Allah, supaya nampak di hati ni hanya Allah saja, kan? Dan juga wassalati, dan juga semayang. Semayang tu maknanya amal. Walau kana syai'un afdala minhu, kata Nabi, dan seandainya kalau ada perkara yang lebih afdal, lebih utama daripada dua ni, laftaradahu ala malaikatihi, sudah tentu Allah wajibkan atas para malaikatnya terlebih dahulu. Sebab antara kita manusia dengan malaikat, malaikat cipta dulu. Tapi apa Allah buat pada malaikat? Minhum raki'un wa minhum sajidun, kata Nabi. Di antara mereka para malaikat itu ada yang sujud, ada yang rukuk selama-lamanya, ada yang sujud selama-lamanya. Itu menunjukkan bahawa malaikat dan juga para malaikat itu sujud atas perintah Allah kerana kenal Allah. Yang suruh tu Allah, dia sujud tak bangkit-bangkit. Dan perbuatan sujud itu juga adalah nama sebagai ibadat. Begitu juga kita. Kita yang jadi kerah kepala degil, tak nak melaksanakan ibadat, punca je satu je, sebab tak kenal Tuhan. Cuba kalau kenal Tuhan, tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal lagi syurga neraka. Jadi kita jadi buat maksiat, buat dosa. Sebab apa berani sangat buat ni? Sebab tak nampak lagi api neraka depan mata. Cuba nampak api neraka depan mata, berani nak buat? Tak buat dah, kan? Kenapa malas sangat buat taat, malas sangat buat ibadat? Sebab tak nampak syurga. Tu macam saya tadi lah, sebab tak nampak syurga, tidur balik. Ingat tidur tu lagi syurga. Tu bahaya, kan? Cuba kalau kita nampak syurga tu, melompat tu daripada katil. Silat-silat tak tidur pun malam. Sebab tu nak tengok syurga. Tapi tak nampak. Tu masalah kita. Kena mujahadah. Kena berlawan lah hawa nafsu, kan? Tu payah. Kan? Tapi perlahan-lahan insya-Allah. Lepas tu kita kena berdamping dengan ahli soleh, berkawan-kawan dengan orang baik, orang semayang, orang soleh. Kurang-kurang kalau kita ada silap
dia ada orang tolong tegur kan. Tapi kalau kita lone ranger seorang-seorang, kita buat rumah pula jauh daripada orang, dalam hutan pula tu kan, tak kawan dengan orang, apa jadi siapa nak tahu? Tak tahu. Pergi semayang pun orang tak peduli, nak pergi masjid pun orang tak peduli, semua orang tak peduli. Kita pun ingat kita ni betul, rupanya makin hanyut, makin hanyut, makin hanyut, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Tu. Lepas tu pentingnya berjemaah. Baik, jadi pakukan diri kita kepada majlis ilmu, dan bahawasanya ilmu dan ibadat itu dua permata. Kenapa disebut sebagai permata? Kerana makna permata situ bernilai. Tidak adalah perkara yang lebih bernilai daripada ilmu dan juga ibadat. Ilmu untuk mengesahkan ibadat. Ilmu itu ibaratnya kulitnya, dan ibadat itu ibarat isinya. Kita yang sebenarnya yang kita nak buat ni bukan ilmu, yang kita nak buat ibadat. Sebab apa nak buat ibadat? Sebab nak buat ibadat itulah boleh hasil, boleh pahala. Kan? Contoh macam dari segi tanaman tu, yang kita nak buah tu pahala. Jadi macam mana nak dapat buah? Kena tanam pokok. Pokok tu ibadat. Dan macam mana nak tanam pokok? Kena ada baja, kena ada benih, kena ada tanah, kena ada air, kena ada semua tu, itu ilmu. Jadi kita bukan nak tanah, buat apa tanah? Kita bukan nak air, buat apa nak air? Kita bukan nak benih, buat apa buat benih? Tapi tujuan semua tadi, air, tanah, benih tadi, sebab nak boleh pokok. Kita bukan nak ilmu, buat apa ilmu? Tapi sebab kita nak ibadat, maka nak ibadat kena ada ilmu. Dan apa nak buat ibadat? Kenapa nak ada pokok? Sebab nak ada pokok, nak ada buah. Kalau ada pokok saja tapi tak ada buah, baik tak payah tanam. Kalau ada ibadat saja tapi tak boleh pahala, buat apa ibadat? Begitu juga kalau kita semayang tapi tak boleh pahala. Sebab apa semayang tak boleh pahala? Sebab tak ada ilmu. Ibadat dia salah. Sebab tu pentingnya ilmu, supaya ada ibadat, dan ibadat tu diterima Allah, maka boleh pahala. Bila boleh pahala, barulah layak untuk dimasukkan ke dalam syurga. Sebab kadang-kadang ada orang beribadat bertahun-tahun tapi tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab ibadatnya bukan dalam lingkungan ilmu. Maknanya ibadatnya tak dapat disahkan kerana ilmunya tak betul, kerana tak mengaji. Semayangnya tak kena cara. Ada orang dia tak sedar, ada berlaku dalam kitab sebut, balik jumpa Allah di padang mahsyar, semua ibadatnya tak sah. Rupa-rupanya mandi wajibnya tak betul, mandi junubnya tu tak sah, menyebabkan berlarutan. Kemudian dia tak mandi lain pula tu, pakai itulah semayang apa semua, derek semayangnya tu semua tak sah. Penatnya tu je lah. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Dia tak tahu macam mana betul tak betul, macam mana sah tak sah. Itu penting kepada pengajian, supaya kita tahu apa yang kita buat ni betul. Asalnya ilmu ni tak penting juga. Yang pentingnya amal ibadat. Sebab nak bawa balik jumpa Allah bukan ilmu. Nak bawa balik jumpa Allah tu amal ibadat. Tapi sebab nak mengesahkan amal ibadat tu perlu pada ilmu. Macam kereta kita. Yang pentingnya kereta kita, sebab kereta kita nak bawa pergi kedai. Kunci tak penting. Kalau kereta boleh start tanpa kunci, tak payah kunci tak apa. Betul tak? Ada orang kereta macam tu. Tendang tayar, start enjin. Tak apalah, tak payah pakai kunci. Nampak? Tapi tak boleh. Ghalibnya nak kereta tu boleh berjalan, kena ada kunci. Jadi kunci tu kena ada. Kunci itulah ilmu. Ghalibnya nak boleh ibadat tu sah, kena ada ilmu. Maka kenalah ada ilmu. Tu belajar, tu pula jadi wajib. Tu cerita dia. Jadi tak dapat dipisahkan antara ilmu dan juga amal. Dalam hadis yang lain di dalam kitab Jawharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, dalam satu tu ada satu kisah yang dihikayatkan dalam kitab tersebut. Nabi SAW bersabda, Nabi kata tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanah. Satu riwayat lagi, tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah.
Maknanya fikir satu saat atau fikir sejenak itu lebih baik daripada ibadat setahun. Ataupun juga fikir sejenak itu lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Ada dua riwayat. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita ibadat, kita semayang, kita buat ibadat setahun, 70 tahun. Maknanya 70 tahun tu satu usia. Tapi tanpa kita sedar, ibadat kita kosong. Sebab apa? Sebab tak fikir sejenak tu. Tak fikir apa aku buat ni betul ke tak? Baca ni betul ke tak? Amal ni betul ke tak? Ikhlas ke tak? Dan selama ni semayang kerana apa? Jadi habis. Kalau tak fikir benda ni, ibadat yang sepanjang-panjang tu tak ada nilai. Sebab tu Nabi kata, kamu fikir sesaat itu lebih baik daripada kamu ibadat sepanjang-panjang tahun tanpa kamu fikir. Ni kamu tak pernah fikir. Kalau kira ibadat semua orang buat. Takut ibadat kita ni bukan jadi ibadat tapi jadi adat. Awak pergi masjid, tu dah nak pergi mana lagi, dia kata. Masjid lah. Nak tengok wayang mata tak nampak. Nak nyanyi gigi tak ada. Karaoke tak boleh dah, dia kata. Lepas tu pergi masjid Jadi pergi masjid tu bukanlah sebab dia betul ikhlas nak ke masjid, tapi sebab dah tak boleh buat benda lain. Jadi ibadat dia tu bukan jadi ibadat, tapi jadi adat saja. Adat orang kata bila dah berusia pergi masjid. Adatnya lah. Bila adat nak boleh pahala tak mana? Tu masalah bila kita tak memikirkan sejenak tu. Baik kita fikir sekejap, fikir balik apa aku buat ni. Bukan salah dia, bagus dah pergi masjid tu. Cuma tajdidun niat, betulkan balik niat. Kan? Ubahkan balik. Aku pergi ni kerana apa? Untuk apa? Tu. Kan? Supaya jangan kita berkekalan dengan perkara-perkara yang nampak biasa-biasa saja. Daripada dulu sampailah sekarang tak ada ubah. Lepas tu yang jadi masalah tu. Kerana keduanya adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan segala orang yang mengarang. Kerana ilmu dan ibadat ini berkaitlah dengan apa tinggalan-tinggalan ilmu yang ditinggalkan oleh tok-tok guru kita dulu-dulu, yang mereka karang di dalam kitab-kitab mereka, dan pengajar segala orang yang mengajar. Dan kita dengar daripada kuliah-kuliah, ceramah-ceramah daripada para asatizah, ustazah kita, dan berwaaz oleh segala orang yang waizin dan tilik orang yang menilik. Iaitu perlu diketahui ilmu dan ibadat ni adalah dua perkara yang saling berkait. Ini kerana pada dasarnya segala yang kita lihat, kita dengar dan kita pelajari adalah untuk ilmu dan juga ibadat. Kenapa ilmu ini sangat penting? Sebab dia berkait dengan semua soal kehidupan kita. Tapi bila dengan tak ada ilmu, kita buat sesuatu benda tu melanggar syarak. Kalau tak langgar syarak boleh tahan lagi. Tapi ghalibnya tak ada ilmu, apa dia buat dia ingat betul, rupanya salah di sisi syarak. Dia tengok kawan jiran tanah sebelah dia tu tak ada orang duduk, tapi ada nama. Turun waris kepada cucu dia, katalah contoh, ataupun anak dia. Tapi orang tu duduk Kuala Lumpur, jadi tanah tu terbiar. Kita kata daripada tanah tu biar kosong, baik aku tanam benda. Dia pun tanam atas tanah orang tanpa minta izin. Dia ingat cara dia tu betul, padahal haram. Kan? Dia akan dibakar dalam api neraka walau sejengkal dia ambil tanah orang. Tak boleh. Bukan salah ke tanam tu, tapi salah izin. Kerana orang tu belum tentu bagi. Kalau orang tu bagi baru boleh, orang tu tak bagi tak boleh. Sebab tu tanah dia. Nampak? Memang tak ada pagar, tapi dia ada hak-hak sempadan. Dia ingat betul dah dia buat tu. Tak boleh. Sebab tu benda ni perlu kepada ilmu. Sebab segala apa kita buat ada halalnya, ada haramnya. Ada boleh, ada tak boleh. Sebab tu bila sebut hukum taklifi dalam hukum syarak, wajib, sunat, harus, makruh, haram, kita apa saja kita buat setiap detik, setiap saat tak lari daripada 5 hukum ni. Macam gini kita mengaji sekarang ni hukumnya wajib. Lagi habislah, wabillahi taufiq wal hidayah, tutup kitab. Kita pun keluar tu ada apa? Makan ada. Ada makan. Makan hukum dia apa? Dia ada masuk dalam 5 ni. Apa hukum makan? Apa hukum makan? Wajib pun dia.
Wajib makan jenuh, tak makan je haram, dosa. Nampak? Harus. Nak makan pun tak apa, tak nak makan pun tak apa. Tengok ada seorang naik motor balik tu, balik dah. Dia kata harus. Belajar tu pandai tu. Nampak? Ada yang makan sampai 3-4 pinggan. Kuat makan. Terlebih harus dia kata. Nampak? Jadi tak ada masalah. Ada hukum. Pas habis makan nak pergi mana pula? Nak pergi kedai. Pergi kedai pun ada hukum. Nak pergi kedai apa ni? Kedai tikam. Haram. Nampak? Pergi kedai tikam nombor ekor. Haram. Dah bukan kedai pergi tikam dekat dia. Nak pergi kedai hardware. Pergi kedai hardware harus. Nak sampai kat kedai hardware, amoy tu pakai skirt pendek. Haram pula. Jadi ada je hukum tu tak lari. Tak wajib, tak sunat. Tak sunat, tak harus, tak makruh. Tak makruh, tak haram. Dia akan berlega dalam 5 tu. Dia takkan keluar daripada 5 ni. Jadi bila berlega dalam masalah hukum, maknanya ada pahala dan ada dosa. Maka kena ada ilmu lah untuk kita nak pastikan kita buat ni boleh jadi pahala ke boleh jadi dosa. Kalau boleh jadi pahala, alhamdulillah. Yang takutnya boleh jadi dosa. Yang lebih takut, kita tak sedar bahawa itu dosa. Kita ingat tak dosa, kita pun buat. Rupa-rupanya lama dah buat, dah berderet dosa kita. Macam ada orang tak sedar bahawa dia share gambar kat dalam Facebook. Dia share gambar dia satu keluarga, family, anak beranak dia. Tapi dia tak sedar bahawa belakang background tu ada amoy pakai seluar pendek, pakai skirt nampak paha. Jadi background belakang. Bukan dia suruh amoy tu duduk belakang, tapi masa ambil gambar, amoy tu lalu. Dia pun post gambar tu dalam Facebook. Dia dikira berdosa kerana menayangkan aurat orang lain, walaupun orang tu kafir. Maknanya nak kena tengok betul sungguh. Sebab kita orang Islam, bila sebut orang Islam, dia ada pantang dan larang. Dia ada boleh, ada tak boleh. Bukan semua benda boleh, bukan semua benda tak boleh. Dan jangan pula kita faham Islam ni agama mengongkong. Islam semua tak boleh. Tak. Siapa kata? Islam lah boleh. Lebih teruk lagi orang Kristian. Orang Kristian dia punya tok imam dia lah, kita panggil padri lah, father. Padri dia tak boleh nikah. Bengong tak boleh nikah. Dia kata tak boleh, ni dunia. Kita orang Islam boleh. Tok imam kita lebih pada seorang kalau boleh. Kalau boleh lah, tapi masa tak boleh. Makna nak ceritanya, makna Islam lagi meraihkan fitrah. Kita nak berkeinginan kepada perempuan, Islam meraihkan lebih daripada seorang. Islam bagi, tak ada masalah. Cuma ada panduannya, ada jalannya, ada halalnya. Tak boleh main pakai kod bedal gitu. Ada cara dia. Sampai ke jual beli pun ada cara akad dia. Macam mana nak ngesahkan duit kita pindah kat orang ni, barang orang ni pindah kat kita. Ada akad jual beli pula, macam-macam. Jadi Islam tu lengkap. Jadi nak buat semua tu bagi betul, kenalah dengan ilmu. Kalau tak dengan ilmu, habis kita buat tu dengan tunggang langgang salah. Kita ingat betul dah, rupanya salah. Macam orang kita kan sedikit kecoh sikit mutaakhirin ini. Sekarang dah slow lah berkenaan dengan SOP masjid. Semayang jarak-jarak. Ada orang petikai, ni apa benda semayang jarak-jarak ni, ambil mana? Zaman Nabi tak pernah berlaku gini. Tu ayat ni Allah nak uji kita dengan ilmu kan. Orang yang mengaji dia tahulah benda ni. Orang mengaji gelak je dengan benda ni. Dia kata apa yang bising sangat ni? Benda ni ada dalam ilmu, ada dalam ilmu usul fiqh. Kita orang awam, jarang kita dengar pengajian di masjid surau. Ustaz-ustaz baca kitab usul fiqh, jarang. Sebab usul fiqh ni selalunya diajar di tempat khusus-khusus, macam di pondok, di madrasah, di kolej-kolej yang bahagian bidang syariah lah, bahagian bidang agama ada. Yang kita kebanyakan di masjid surau ni belajar ilmu fiqh. Dia beza usul fiqh dengan fiqh lain. Ilmu fiqh, ilmu ibadat. Kita diajar, disuruh, semayang tu wajib, rukun Islam tu 5, rukun iman tu 6, ambil uduk ni macam ni, rukun semayang tu ada 13. Itu dipanggil ilmu fiqh atau pendeknya fiqh kan.
Tapi di sana ada satu lagi ilmu namanya usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni ilmu yang mengajar kaedah macam mana nak keluarkan hukum, istinbat hukum nama dia. Macam mana hukum tu, contohnya sembahyang ni, dalam ilmu fiqh kata sembahyang ni wajib. Dalam ilmu usul fiqh dia kaji macam mana jadi wajib. Sebab apa wajib sembahyang? Jadi dia cari dalil tang mana mengatakan solat tu wajib. Itu namanya ilmu usul fiqh. Jadi sama juga tentang semayang jarak tu ada usul fiqh dia, ada sumber hukum dia. Macam mana yang dikatakan jarak tu dalam semayang? Dia ada perkara sawabit, ada perkara mutaghayyirat. Perkara sawabit ialah perkara yang tak boleh diubah, memang macam mana pun tak boleh ubah, iaitu perkara sawabit. Wa aqimus solat, dirikanlah kamu akan semayang. Jadi semayang tak boleh ubah, semayang tetap kena semayang. Sebab tu baca dalam mana-mana kitab fiqh, sampai sakit pun wajib semayang. Tak payah kata sakit, dalam peperangan peluru naik atas kepala ni pun wajib semayang. Sebab apa? Sebab itu sawabit, yang tu tak boleh ubah. Macam mana teruk wabak penyakit datang, tak ada seorang mufti, seorang ulama pun keluar fatwa sebabkan corona makin kuat, kita tak payah semayang lah. Tak boleh. Semayang tetap semayang, sebab itu sawabit. Tapi di sana ada satu lagi perkara namanya mutaghayyirat, yang boleh diubah. Apa boleh ubah? Sama ada semayang itu di surau masjid atau semayang di rumah, itu boleh berubah. Sebab itu bukan wajib yang tetap mesti semayang di masjid. Tak ada ketetapan mesti semayang di masjid. Kadang-kadang boleh semayang di padang, boleh semayang di rumah, boleh semayang di kaki lima pun boleh, kan? Kemudian dalam masalah merapatkan saf pun bukan satu perkara yang rigid, bukan satu perkara yang mesti tetap kena semayang rapat. Tak. Semayang mengikut saf itu menambahkan fadilat ataupun pahala semayang, itu lebih afdal, lebih baik. Tapi kalau semayang tak rapat saf, semayang tetap sah. Tak jadi masalah. Lepas tu gaduh pula semayang pakai mask, dia kata hidung tak kena tempat sujud. Macam mana kira pula? Itu yang akhirnya mask tu letak bawah hidung. Yang satu lagi sebab susah nak bernafas lah, kan? Tak ada masalah. Jawab dah dalam kitab-kitab fiqh bahawa hidung itu hukumnya makruh kalau tak kena tempat sujud bagi waktu keadaan yang aman, keadaan yang tak ada masalah. Tapi kalau keadaan tu berlaku masalah, zaduz zara'i dia punya kaedah, nak untuk mengelakkan mudarat maka boleh tutup, maka perkara makruh diangkat, tak jadi makruh. Tu dia ada kaedah-kaedah dia. Itulah yang dipanggil ulama-ulama usul fiqh. Kita tinggal lagi ikut je lah. Para mufti tu dia mengaji lah bab tu, jadi kita ikut sudah. Cuma kalau kita nak buat tanya, tak berhati tak, dia nak tanya juga. Buat tanya boleh dah. Tanya dah. Tok Mufti sampai bila nak sembahyang jarak? Tu tak apalah kita nak tanya. Kita tak berhati tang tu tak apalah. Sampai bila? Sebab kita khawatir ke kalau sembahyang jarak lama-lama sangat macam ni, takut hilang dah kelazatan rapat saf tu. Takut sok-sok bila PKP dah habis, bila rapat balik kekok. Apa ni rapat ni? Geli lah kata. Dah geli dah pula urusan tu baru. Takut situ. Takut orang dah tak biasa dah nak semayang rapat. Takut dah tak boleh salam, lama-lama memang tak biasa dah salam. Habis-habis PKP pun macam Jepun lagi. Duk hangguk-hangguk kepala itu. Kan? Dah takut situ. Bukan mempertikaikan keputusan alim ulama. Keputusan tu betul dah. Tindakan tu betul dah. Cumanya sampai bila? Mesti ada had tempoh dia. Takat mana? Takkan nak berkekalan norma baharu. Gitu maksud dia. Jadi apa-apa pun semua ni balik kepada ilmu. Sebab ilmu ni berkisar dengan segala tingkah laku perbuatan kita sepanjang hidup kita, daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Tetapi kerana keduanya diturunkan segala kutub, yakni kitab, dan disuruh segala pesuruh, dan ilmu ni semuanya Allah turunkan kepada nabi-nabi melalui kitabnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah lah yang mengajar Nabi Adam akan segala nama-nama benda. Jadi jangan ikut kepercayaan kafir barat laknatullah ni. Dia kata orang zaman dulu pakai cawat.
zaman batu, zaman Nabi Adam, pakai cawat, pakaian pun tak ada, cakap pun tak pandai, nak buat apa pun tak reti lagi, baru nak try dak. Bab sejarah tu mungkin kita tak tahu, tapi Quran telah menjawab. Sebab tu Quran ni lengkap, segala benda jawapan ada dalam Quran. Allah jawab, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah ajar Nabi Adam akan semua benda. Maknanya Nabi Adam turun ke bumi tu cerdik dah. Boleh cakap, pakaian tutup aurat semua elok, nak bertamadun dah. Boleh buat kerja dah, nak buat kerja apa, tahu dah. Sebab Allah yang ajar Nabi Adam. Bukan turun-turun tu menjadi macam beruk apa, tak ada. Macam Charles Darwin, dia punya teori, dia kata manusia daripada beruk. Sebenarnya bukan manusia, dia tu asal beruk. Charles Darwin tu. Ni teori-teori kafir. Lepas tu hati-hati, tolong ajar pada anak-anak kita, jangan terpedaya. Ni mereka ni jarum-jarum Yahudi ni, dia masuk melalui pendidikan. Sebab orang Yahudi, orang kafir ni, dia mengaji juga kitab kita ni. Dia tengok orang Islam ni jadi berubah dengan apa? Mula sekali kunci dia apa? Ilmu. Dia masuk jarum dia dalam ilmu. Sebab tu bila Barat kafir British laknatullah jajah tanah Melayu, benda pertama yang antaranya dia ubah sistem di tanah Melayu kita ni, negara kita, dia ubah sistem pendidikan. Sebab apa? Itulah jarum mula dia. Kesan dia kita boleh lihat hari ni apa berlaku. Dulu madrasah, pondok-pondok zaman dulu, nenek moyang kita mengaji dulu, laki perempuan mana campur. Macam ni lah, laki duduk sini, perempuan duduk sana. Tapi tengok sekolah kebangsaan, campur tak laki perempuan? Kena pula kalau budak tu nakal, mulut dia bising, cikgu kata kamu bising, cikgu letak kamu duduk sebelah Aminah. Lagi kuat dia bising. Sebab dia, lagi seronok dia kata, awet aku kata. Habis. Balik sekolah pimpin tangan tu macam laki bini. Kita laki bini tak pimpin dah tangan. Aduh mak, dia ni pegang tangan balik. Oh, sweet tu kenangan terindah. Kan? Lepas tu bila putus cinta nak bunuh diri lah, apalah. Kan? Nak terjun longkang. Longkang ni pun. Tapi nak ceritanya gitulah. Bila jarum Yahudi mula masuk. Dalam sistem pendidikan tu peringkat mula dia. Kemudian dia, lepas tu dia buat macam ni. Dia banyakkan ilmu duniawi, ilmu agama, satu ciput tu je. Pendidikan agama Islam, satu tu je. Dan yang lain, lahir penuh bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik, sains. Sains pula pecah 3, biologi, fizikal. Satu lagi apa? Kimia. Nampak? Macam-macam. Padahal kalau ikutkan pelajaran agama lagi banyak. Tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid, macam-macam. Tapi tengok, akhirnya dah besar panjang, Quran pun tak kerti baca lagi. Orang buat Quran macam-macam, ada color-color pula lepas ni, sekarang ni. Kalau warna ni bunyi macam ni, warna ni bunyi macam tu. Tak boleh juga, tak bunyi juga dia. Lah kali dia beli Quran yang ada pen tu yang bunyi, dia tak bunyi. Dia baca bismillah. Dia sedap. Bagi yang dengar je dia kata, aduh Allahu akbar. Kan? Tapi cakap orang putih nyembur-nyembur mulut. Bukan salah cakap orang putih, bukan salah mengaji ilmu dunia, tapi bila ilmu akhirat mula ditinggalkan. Inilah dakyah daripada barat. Halus dia main. Kan? Halus dia main. Kita pula terkejar-kejar bahagian tu. Banggalah anak boleh cakap orang putih. Kan? Padahal anak tak putih mana pun. Kan? Tapi bangga anak boleh cakap orang putih. Nak baca Quran tak reti tak bangga. Dia buat tak kisah je, tak peduli, biar anak tak reti baca Quran. Akhirnya bila anak dia tak reti baca Quran, anak dia tu bila besar lawan Quran. Ini yang berlaku. Tengok sebab dia cakap hasil dia sekarang kita nampak. Dia pupuk 63 tahun dulu merdeka kita. 63 tahun. Kita dah mula nampak hasil dia sikit demi sedikit. Macam orang tanam pokok lah. Bukanlah tu boleh dapat buah. Kadang-kadang makan puluhan tahun baru nampak buah, baru nampak hasil. Macam ni. Dia tanam lama dah, sekarang kita nampak. Sebab tu Tok Guru kami sebut 446 tahun kita dijajah oleh macam-macam negara kafir dalam tanah Melayu kita. Waktu tu kita tak dengar lagi orang Melayu jadi Kristian, tak ada. Paling corak, paling teruk orang Melayu kalau waktu tu pun jadi tali barut saja.
pembelot, tapi agama tak tukar. Nak sonok jadi polis British pakai seluar pendek, tapi agama masih lagi Islam. Lah ni pakai tudung peluk K-pop dah. Lah ni dalam tutup Arab pakai seluar panjang, jadi ikut Kristian lah. Ada dah gereja untuk orang Melayu. Persatuan Melayu Murtad pun ada dah. Kan? Persatuan Melayu Kristian. Lambat-lambat dah hari ni. Ada orang hantar video WhatsApp kat saya, gambar ada satu orang tua ni, dia bela anjing. Dia Melayu, bela anjing. Siap dia bangga peluk-peluk. Lepas tu dia kata why not ah? Nah, dia kata ini pun makhluk Tuhan apa? Ini anjing apa salah? Kenapa kita tak boleh peluk anjing? Kita diajar daripada kecil sampailah sekarang orang Melayu, orang Islam tak boleh peluk anjing. This is wrong, dia kata. Wrong tu mu, kita jawab. Hang tu yang wrong. Nah, ni. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Kemudian bangga pula dengan kejahilan dia. Patut bila muda bodoh, gila belajar dengar orang alim kata. Tak, dia nak lawan pula orang alim. Dia nak tegak pula kan kebodohan dia. Ni zaman dia, akhir zaman. Orang jahil nak merasa hebat dengan kejahilan dia. Dia rasa betul dengan jahil dia. Maka orang alim pula dihina-hina, diinjak-injak. Orang alim pula dianggap jahil, orang jahil dianggap alim. Hari ni siapa nak ikut tok guru? Siapa nak ikut ulama? Siapa nak ikut ustaz? Tak ramai yang nak ikut. Dia pun kata kalau Islam memerintah, susah kita. TV tu tak ada apa dah lah. Buka-buka kosong je lah. Tak ada rancangan. Nah, Islam mana boleh semua. Berlakon tak boleh, nyanyi tak boleh. Dia kata gitu. Habis kalau itu apa? Hang jadi Islam, baik keluar Islam lah. Mengaku diri Islam tapi tak boleh terima apa yang ada dalam Islam. Macam mana kalau gitu? Ada pula Islam bukan menyekat, Islam bukan mengongkong, tapi Islam memandu kepada yang mana betul. Hari ni kita puji Tan Sri Anwar Musa. Oktober 2021 diwajibkan di Kuala Lumpur, semua kedai-kedai runcit Kuala Lumpur tak boleh menjual minuman keras Arab, termasuk kedai ubat-ubat tradisional orang Cina. Melainkan arak tu memang dikhususkan untuk buat perubatan sahaja, baru dibenarkan. Itu pun atas lesen. Ini kita nak benda ni bukan hanya dilaksanakan di Kuala Lumpur, tapi di seluruh Malaysia. Kelantan buat lama dah. Kalau kita pergi 7-Eleven di Kelantan tak ada arak. Kita pergi 7-Eleven Pantai Remeh cukup. Ada. Dalam bilion ada. Lepas tu saya pesan, kita orang Melayu Islam biar ada rasa sensitif. Kita nak pergi beli air ke, nak beli buah, kan tempat dia letak dekat-dekat situ juga. Jangan lalulah dekat dengan botol dia tu. Tengok Carlsberg corner kot jauh sikit lah. Tak payah lalu dekat dengan dia. Sebab biar ada rasa jijik. Itu air kencing setan. Air kencing manusia pun kita jijik, apatah lagi kalau setan. Ni dah boleh diangkat lah botol tu. Carlsberg sedap sangat ke? Kalau tengah pegang tu, tiba orang snap gambar macam, ni jemaah surah tuntung kan, tengok pegang botol. Memang dia bukan minum, dia nak tengok je. Jadi fitnah. Tu. Kebetulan masa dia pegang, saya pula lalu kot belakang. Ustaz ambil sekali. Habis fitnah. Kan? Lepas tu jangan buat pasal. Lepas tu kita kena jauh daripada fitnah. Corner kot lain tak apa. Biar jauh sikit tak apa. Biar ada rasa geli lah. Kan? Itu bahagian kita yang datang nak beli. Orang yang bahagian jual, pekerja, tolong pesan ke anak-anak kita, kalau nak kerja-kerja kedai-kedai macam ni, kan? Jangan buat kerja-kerja tolong angkat botol arak daripada lori bawa masuk dalam. Tolong bayar tolong jadi cashier, tekan harga dia. Kita cashier barang lain tak ada masalah. Tapi bila sampai barang tu, tukar orang. Cakap panggil orang bukan Islam ke siapa ke, acang lah, you kira lah, ini haram lah, agama saya tak nak bagi. Dia kata you kena buat, ni you punya kerja. Kalau macam tu saya letak jawatan sekarang. Sebelum you pecat saya tinggal. Habis you nak kerja apa? Kerja saya Allah bagilah. Tuhan saya ada Tuhan lah. Jangan takut, rezeki ada di mana-mana.
Kan? Lebih baik kita susah di dunia, jangan susah di akhirat. Nah, biar susah, sampai kerja pun susah, tapi akhirat kita jaga. Maka kita dapat kesenangan nanti akhirat. Tapi kalau kita nak senang dunia, memang boleh buat apa saja. Buatlah, jual arak pun tak apa. Kan? Nak senang dunia, tapi mu susahlah akhirat. Allah Maha Adil. Jadi kita nilai, kita fikir. Sebab tu perlu kepada ilmu semua benda ni. Tetapi kerana keduanya dijadikan bumi dan segala langit dan barang yang antara keduanya daripada segala kejadian. Maka semuanya ini dicipta Allah. Berkait dengan diri kita ni sebab kita hidup di bumi. Jadi Allah yang cipta semua ni. Maka kita perlu kepada ilmu untuk menguruskan dunia. Dalam kitab Bidayatul Talibin karangan Syekh Abu Abdullah Hussein Nasir, dia kata manusia ni senaskah alam. Maksud senaskah alam ni fotostat daripada alam. Kenapa manusia yang layak menjadi khalifah di atas muka bumi? Kerana semua sifat alam ada pada manusia. Sifat tanah ada pada kita, kulit kita macam tanah. Dia boleh tumbuh bulu lah apa semua ni. Itu sifat tanah. Sifat matahari ada dekat kita. Apa sifat matahari? Sifat matahari menerangkan alam. Ada orang dia boleh terangkan hati orang yang gelap. Ada orang hati dia gelap, jahat, tapi bila dia bercakap, orang tu hati dia jadi terang. Itu dia ada sifat matahari. Ada orang dia ada sifat rimau. Rimau tu sifat kat dia. Macam mana? Garang, cengeng nak mampu. Nampak? Bagi salam pun marah. Assalamualaikum. Pasal. Amboi, kata tu sifat rimau dia tu. Garang. Ada macam, jadi semua alam ni ada pada manusia. Sebab itulah manusia yang layak mentadbir alam. Manusia yang layak menguruskan, menjadi khalifah, dipilih oleh Allah untuk mengaturkan bumi ni. Sebab itulah Allah buat makhluk-makhluk di bumi tunduk kepada manusia. Tengok kita berlembu-lembu dengar cakap kita. Kan? Kita boleh sampaikan burung, kita boleh ajar, boleh bercakap. Burung pun boleh bercakap. Kan? Makna kata ni hebat. Ada kalau dekat zoo apa semua pula, dekat apa circus apa pula, rimau gajah dia boleh tunduk kan. Dia boleh hajar rimau. Nampak? Rimau boleh dengar cakap dia, pelik sungguh. Kan? Time kenyang tak boleh, time lapar. Nampak? Tuan tak tuan kata, jadi jugalah ni. Ngap terus. Kan? Dan nak ceritanya, itu sebab apa? Sebab Allah jadikan bumi ni untuk sebangsa Nabi Adam AS, kita semua. Daripada segala kejadian. Maka tilik olehmu akan dua ayat ini di dalam kitab Allah. Kita berhenti situlah. Dah lah datang lambat, takkan nak habis lambat dah. Tu bestnya datang lambat, balik awal. Tu. Jadi kita berhenti dekat maka tilik olehmu akan dua ayat di dalam kitab Allah. Nanti dia nak cerita dua ayat Quran yang menceritakan tentang pentingnya tentang ilmu Allah ni. Untuk kita nak faham diri kita, supaya kita lalui aqabatul ilmu ni, aqabatul ilmi ni dengan jayanya. Tapi memanglah penting ilmu, tapi kena ada cara. Kalau tak kena cara, ilmu-ilmu pun jadi mengarut juga. Dia mengaji bukan nak beramal, tapi mengaji sebab nak condemn orang lain. Ada ustaz ada. Dia pelikih pondok Tok Guru Siddiq Noh. Ustaz dia tu. Kan? Saya selalu jumpa dia. Bila berdepan dengan dia buat senyap gitu je, baiklah. Ustaz gini-gini. Rupanya di belakang kita Allah. Dia tulis kat Facebook. Ada orang lain jumpa snap hantar kat kami. Kami duk tengok. Dia kritik pondok Tok Guru. Dia kata pondok Tok Guru tu bukan mengaji sangat, pondok Ustaz Siddiq tu. Bukan mengaji sangat, lebih kepada jihad aja, semangat jihad je. Ilmu bukan ada tu. Anak-anak murid dia bukan pandai sangat. Tak apalah, kami ngaku memang kami bodoh. Kami tak pandai. Baik kami bodoh tapi mati dalam berjuang daripada kamu cerdik melihat Islam dihina-hina. Buat apa?
Kamu pandai ayat Quran, hadis penuh dalam kepala, tapi kamu biar Islam diinjak-injak. Buat apa? Bukan itu tujuan mengaji. Tujuan mengaji sebab nak beramal. Tujuan mengaji sebab nak berjuang. Ni mengaji, tapi nak beta dengan orang. Mengaji, nak condemn orang. Nak tunjuk bahawa dia lebih, orang lain rendah. Nah, bukan tu tujuan kita berilmu. Ni pun masalah juga. Ni sebab dia tak faham aqabatul ilmi. Marah tiba-tiba ustaz ni kenapa? Bagian last, nak bagian kejut. Sebab nak habis dah. Kan tidur sini pula kan. Jadi situlah. Moga-moga apa yang kita kongsikan ni mendapat sedikit manfaat kepada kita bersama. Dan sekali lagi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati, dan minta maaf atas sedikit kelewatan. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.